Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Video kali ini adalah berkaitan dengan cara untuk lakarkan graf fungsi nilai mutlak. Okey? Rentetan daripada soalan ini. Okey? Pelajar ini minta saya terangkan macam mana nak lakar graf fungsi fx 2 tolak 3x untuk domain x antara 0 dan 3. Okey, cari julat yang sepadan dengannya. Okey, saya bantu dulu dia jawab soalan ni ya. Nanti saya terangkan dengan contoh-contoh yang lain. Okey, selalunya soalan begini dia ada tanda modulus. Okey, saya tak pasti sama ada mungkin tak dapat nak type kan. Okey, simbol modulus ni ya. Okey, jadi sekarang dia dah bagi domain. Okey, langkah pertama adalah kita tukarkan domain yang pertama ni sifar dan yang terakhir adalah 3 ke dalam ini, fungsi ini ya. So apa kita nak buat? Okey, yang pertama f sifar, jadi dapat 2 tolak 3 kurungan sifar. Okey, dapat 2. Okey, kemudian f3 akan dapat 2 tolak 3 kurungan 3. Okey, dekat sini dapat negatif 7. Tapi kita mesti ingat bila ada tanda modulus ini, okey, jawapannya akan dapat positif sahaja, iaitu 7. Okey. Kemudian langkah seterusnya, kita perlu cari pintasan x. Okey, sebab nilai 2 ni dia tak ada sifar kan. Jadi kita cari pintasan x-nya. Pintasan x tu dekat paksi x. Ni fx. Kemudian kita ada pintasan, kita ada paksi x. Pintasan x tu dekat garis paksi x ni. Okey? Jadi macam mana nak cari? Kita guna sahaja ni 2 tolak 3x samakan dengan sifar. Sebab kalau dekat pintasan x ni, fx adalah sifar. Okey? Jadi kita dapat, ini kita pindah ke sana 2 jadi negatif 2. Ini tadi ada negatif 3 dekat sini. Saya bawa terus negatif 3. Jadi dapat 2/3. Kita dapat 2/3. Ini kan dia kata lakar saja kan. Jadi kat sini ada f sifar. Kita lakar lah. Okey, x sifar. X sifar sama dengan 2. Jadi dekat paksi fx ni sifar. Okey, dilakar 2 dekat sini Ni 2. Okey. Kemudian kita ada f3, x3. Okey, cikgu anggarkan dekat sini. Lebih kurang 1, 2, 3. Okey, nampak tak? Yang saya plot ni dia lebih kurang sama besar. Okey, jadi kalau 2/3, dia lebih kurang dekat sini lah. Okey, 2/3 di sini. Okey, lebih kurang Kemudian sekarang, bila x3, dia adalah 7. Kalau kat sini kita guna ni, 6. Okey, jadi 7 ke atas kan? Okey, sinilah Okey, cikgu plot sini 7. Okey. Kemudian apa nak buat? Kita sambungkan ketiga-tiga titik supaya graf V terbentuk. Okey, sekarang cikgu sambungkan. Awak guna pembaris baris. Okey. Dengan ni. 2 ni 3 ni 2, 7 dan 2/3. Okey. Ataupun lebih cantik kalau kita letak dia dalam jadual kan. Okey, kalau lukis dalam jadual, ini biasa buat kan, dulu kan ada jadual Okey, atas x, bawah fx. Okey, bila x sifar, bawah ni 2. Lepas tu 2/3 sifar dan 3, 7. Okey, macam ni kalau dalam jadual dia jadi macam ni lah. Okey, lebih kurang Okey. Jadi sekarang kita sambungkanlah tiga titik itu menjadi bentuk V. Okey. So julatnya macam mana? Okey, kita tengok dekat gambar ni. Okey, ni tadi. Patutnya lurus Okey, ni 7. Sampai sini kalau cikgu titikkan. Okey, julat ni. Tinggi ini. Tinggi fx ni adalah dia punya julat. Okey. Jadi apakah julatnya dekat sini? Dapat fx.
Okey, antara sifar dan 7. Okey, itulah jawapannya. Okey, cikgu bagi contoh lain untuk situasi yang sama supaya lebih jelas. Okey, katakan kita ada Gx sama dengan 4 tolak 3x. Okey. Untuk x-nya antara negatif 2 dan juga 2. Okey, sama juga arahan macam tadi. Dia suruh lakal graf fungsi dan seterusnya tentukan julat. Okey, jadi sekarang ni first kita ganti nilai. Okey, ganti nilai G negatif 2. Okey, sama ambil yang pertama dan terakhir dulu. Okey. Jadi G negatif 2 sama dengan 4 tolak 3 kurungan negatif 2. Ada negatif 2 di sini Okey. 4 tambah 6. Okey, jadi dapat 10. Okey. Kemudian kita ganti G2 pula dengan 4 tolak 3 kurungan 2. Jadi 4 tolak 6. Jadi dapat negatif 2 modulus oleh kerana modulus dia jadi positif. Okey, sudah ada sekarang 10 dan 2. Okey, kita cari pula pintasan x-nya. Okey, untuk mencari pintasan x-nya kita guna je ni 4 tolak 3x ni. Okey, jadi 4 tolak 3x tu kita samakan dia dengan sifar. Okey. Dia dapat negatif 4 dan X negatif 4 per 3. Per negatif 3, jadi dapat positif lah 4 per 3 dia punya X. Jadi kita lakar saja. Buatlah paksi Y-nya Fx fungsi dan juga paksi X. Okey. Jadi sekarang ada nilai. Okey, cikgu letak 4 per 3. Lebih kurang dia 1 lebih kan, 4 per 3 dan juga 2. Okey. Kemudian dekat G negatif 2, okey, dia ada paksi negatif kat sini Okey, untuk negatif 2 okey, kita ada 10. Okey, dekat atas lah 10. Sini kita buat 4, 6, 8. Lebih kurang je Okey, 10 katakan di situ. Dekat sini. Okey. Kemudian ini yang kita plot. Kemudian untuk G2 ni dia dapat 2 sini. Okey, jadi kita sambungkan untuk nampak bentuk V-nya. Okey. Sini dan juga ni. Okey, guna pembaris Okey, macam biasa guna pembaris. Okey, jadi bila cikgu nampak ni. Okey. Tengok yang paling tinggi tu kan? Okey, jadi ni julat dia. Okey, apakah nilai julatnya? Fx antara sifar dan 10. Okey, itulah jawapannya. Okey, cuma dekat sini kena ingat sebab dia ada modulus, okey, bila dapat negatif akan jadi positif. Okey, yang penting kat sini ada 3 titik cukup untuk kita bina graf bentuk V ni. Okey, yang ini cikgu terus pergi latihan buku teks latih diri 1.2 yang soalannya menyerupai yang tadilah. Okey. Jadi yang ini lakarkan graf fungsi yang berikut untuk domain X negatif 2 hingga 4. Seterusnya nyatakan julat yang sepadan dengan domain yang diberi. Okey, kita tengok A. Okey, ni dah ada domain yang diberi. Okey, macam cikgu cakap tadi. Tengok yang pertama dan yang last kan. Okey, jadi saya gantikan F negatif 2 sama dengan negatif 2 tambah 1. Jadi dapat negatif 1 ada modulus. Jadi jawapannya positif. Okey. Kemudian ganti F4 pula. 4 tambah 1. Jadi dapat 5. Okey. Sekarang ni kita perlu cari pintasan X-nya. Okey, jadi guna yang ini.
X tambah 1 ni. Jadi kita dapat X tambah 1 samakan dengan sifar. Maksudnya dia punya fx dia akan jadi sifar lah. Jadi X kita adalah negatif 1. Okey, jadi daripada 3 nilai ni, kita bina dia punya jadual nilai. Okey, jadual nilai ada X dan di bawah Y. Okey. Cukup sekadar 3 titik ni dah memadai ya. Okey, yang pertama negatif 2. Ini ya, negatif 2. Dia dapat tadi 1. Kedua yang ni ya, sebab dia dapat sifar, dia di tengah-tengah ya. Dan yang ketiga 4, 5. Okey. Jadi sekarang kita lukis paksinya. Ini fx. Okey, tengok x-nya paling kecil ada negatif 2. Jadi kita kena balance lah. Sini ada negatif 2. Ada negatif 1. Dan juga 4. Okey, kita boleh plot sekarang. Okey, untuk negatif 2, 1. Ini kita anggarkan paling besar untuk y 5. Dia anggarkan 1 di sini, 5 dekat atas. Okey. Negatif 2, 1 di sini. Okey, negatif 1 sifar. Dan juga 4, 5. Okey, dah ada 3 titik dan boleh bentuk V kan. Okey, jadi sekarang kita sambunglah. Okey, sudah sambung sini. Okey, apakah julatnya? Okey, julatnya kita tengok yang paling tinggi di sini. Okey. Okey, julatnya ni ya. Fx ni. Jadi fx kita dapat antara sifar bawah ni ya, sifar hingga 5. Okey, siap yang pertama. Untuk yang kedua, kita ada 4 tolak 2x di sini ya. Masih menggunakan domain yang sama, negatif 2 hingga 4 ni. Okey, jadi cikgu gantikan f negatif 2 dulu. Sama dengan 4 tolak 2. Okey, jadi dapat 4 tambah 4. Di sini dapat 8. Kemudian f 4. Okey, dia akan jadi 4 tolak 2 kurungan 4. 4 tolak 8. Okey, ingat bila dapat negatif, kerana ada modulus, dia jadi positif. Okey, dah ada 2 titik. Kita perlukan 1 titik lagi untuk dapatkan graf V kan. Okey, jadi guna ni 4 tolak 2x ni. Okey, yang sama. Kita samakan dia dengan sifar. Okey, jadi x kita dapat 4 per negatif 2. X kita 2. Okey. Jadi sekarang jadual nilainya. Okey, bentuknya jadual nilai. Okey, x, fx. Okey, x yang pertama ini negatif 2. Okey, fx-nya 8. Okey, yang tengah yang ujung ni ya. Sebab dia sifar kan. Okey, x dia 2. Fx dia yang sifar. Dia terbalik. Okey, kemudian yang ini 4. Dan juga 4. Okey, dapat tu ya. Okey, kemudian kita lakarlah graf dia. Okey, ini fx. Okey, kita tengok bahagian x. Bahagian x ada negatif. Jadi ada negatif 2 di sini. Ada 2 dan juga ada 4. Okey. Kemudian untuk fx kita ada 4 dan juga 8. Okey. Okey, kita plot macam biasa. Negatif 2, 8 atas ni. 2 sifar dekat tempat ni lah. Okey, dan 4, 4. Okey, dan sambungkan. Okey, ingat sambung mesti pakai pembaris ya. Okey, kemudian tengok julatnya. Ni ya, 8. Okey, yang paling tinggi tengok. Okey, so sekarang kat sini lah. Julat fx di sini ya. Okey. Jadi, fx adalah dari sifar ke 8. Okey, untuk C pula. Okey, ini adalah dia punya fungsi yang perlu kita gunakan. Domain masih sama. Okey, yang kecil ambil negatif 2, yang besar ambil 4. Jadi cikgu ganti F negatif 2. 2, negatif 2, tolak
5. Okey, negatif 4 tolak 5. Okey, negatif 9. Modulus jadi 9 sajalah. Okey. Kemudian F4-nya okey, F4 3. Jadi sekarang kita cari pintasan X. Okey, sama juga. Gunakan ni lah 2X tolak 5. Samakan dengan sifar. Okey, jadi 2X kita dapat 5. X dapat 5 per 2. X adalah 2.5. Okey, seterusnya kita tengok dia punya paksi sekarang. Dia punya jadual nilai dia sekarang. X, Fx. Okey, ni X negatif 2. Fx 9. Okey, yang tengah ambil ni. X dia 2.5. Fx dia sifar. Ini X4. Fx 3. Okey, seterusnya paksi Fx. Okey, tengok dulu. X dia ada negatif. Jadi kita lajakkan sikit ke bahagian negatif. Okey, paling besar pun 4. Okey lah tu Ini negatif 2. Negatif 2.5 di sini. 4 dekat sini. So, dekat sini boleh je nak plot terus. Okey, katakan sini 3. Dan sini adalah 9. Okey, kita plot. Okey, negatif 2 tadi 9 kan? Okey, jadi di sini. Okey, sifar. Ni. Dan 2.5 sifar di situ. Kemudian 4, 3. Okey, ada 3 titik. Kita sambung dia lah. Okey, jadi graf V kan? Okey, dah siap. Okey, guna pembaris seperti biasa. Dan dia punya julat pula. Sama je macam tadi. Ambil yang tinggi ni. Okey, ini adalah julatnya. Okey, jadi Fx antara sifar dan 9. Okey, siap. Okey, itu saja untuk latih diri 1.2. Sekiranya belum subscribe, jangan lupa untuk tekan subscribe. Okey, share dan seterusnya like. Okey, sekian. Terima kasih.